Sunny Express, sebuah jenama pengangkutan bas ekspres yang tidak asing lagi di kalangan pengguna bas ekspres di Malaysia. Servis yang selesa dan laluannya yang merangkumi destinasi-destinasi penting tempatan. Ia diasaskan oleh Datuk Sani Saleh, seorang tokoh perniagaan tempatan yang bervisi dalam melebarkan sayap perniagaannya ke segenap pelosok negara dan mengintai impian ke arena antarabangsa. Pada tahun 2001, 11 September, hari keramat tu, masa WCT Twin Tower US kena attack, saya memegang saham masa tu memang agak banyak. Keesokan hari tu memang saham tu jatuh merudum. Saya pun dah tak tahu dah ke mana dah hidup saya masa tu. Ketika masa saya jatuh dalam saham dulu tu pun, saya kehilangan segala-galanya sebenarnya. Yang ada yang kenal dia pun bila dah jatuh macam biasa, kawan-kawan tinggal dia semua. Keadaannya yang melarat tidak berduit dan ditinggalkan rakan-rakan ketawa membuatkan Datuk Sani begitu kecewa dan hampir berputus asa. Kita akan nampak siapa yang akan duduk di sebelah kita pada waktu dan ketika itu. Kerana tidak mahu membimbangkan keluarga, beliau tinggal di sebuah apartmen yang terletak di pinggir Kuala Lumpur dengan sewa cuma RM300 sebulan. Dia tanya saya mana nak dapat rumah yang murah apa semua kan. Dia macam nak bermula dari bawah balik. Apa yang dia ada tu terpaksa bermula dari bawah balik. Malam-malam apa saya nak buat, saya dah tak ada tempat tinggal, saya ada sedikit wang yang boleh saya survive. Saya pindah ke Puchong. Sampai saya nak pergi sendiri pun saya rasa takut dengan keadaan masa tu lah. Gelap dengan lampu jalan, tak ada apa semua kan. Tapi dia terpaksa hadapi sebab masa tu dia tak ada pilihan lain. Saya sewa lah sebab saya nak menyendirikan diri, saya malu. Bila waktu telah memanggil teman sejati. Datuk Sani meneruskan hidup dengan saki-baki duit yang ada. Telah berhenti teman sejati tinggallah sepi. Cik Yusri, dia datang melawat saya ketika itu. Banyak mendengar lah luahan dia apa semua kan. Macam mana nak recover balik benda ni kan. Sampai dia kira jatuh sakit. Memikirkan masalah kewangan dengan hutang bank dia yang banyak. Nak settle. Tapi bukan macam ni cara dia. Ni. Kita tawakal, minta dengan Allah. Kita tak tahu esok lusa ke, kan? Satu hari tiga, kan? Kau akan berjaya, kau akan dapat apa yang kau nak. Tapi bukan macam ni cara dia. Kita orang ni sama-sama struggle lah masa tu. Saya nak tolong lebih pun saya tak boleh. Sebab saya sendiri pun bukan datang dari keluarga yang senang lah. Saya tak suka meminjam dengan orang. Sebenarnya memang saya tak suka. Sebut pinjam pun saya tak suka. Masa tu saya ada motor Chris. Saya bagi pinjam kat dia. Di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia. Nah, ambil ni. Apa ni, Yus? Kunci motor lah. Kau tak tahu kunci motor? Yelah, tapi untuk apa? Untuk apa kau bagi aku? Kunci motor ni aku tak pakai. Sekarang ni aku guna kereta kancil aku. Kau gunalah. Kau jagalah. Bila di waktu saya kejatuhan, hanya saya mempunyai ibu bapa saya saja yang berada di samping saya ketika itu. Jauh dikit daripada saya lah. Sebab mungkin dia terasa malu ke apa kerana
Dia dah berhenti daripada company saya. Dia dah berhenti daripada artis. Jadi dia cuba nak buat bisnes sendiri, tak jalan. Ma sihat, Ma? Apa? Ma sihat, Papa? Sihat. Alhamdulillah. Mama sihat. Sani, Sani okey, Ma? Sani sihat? kita balik ya. Dengan ibu bapa saya pun saya rasa malu sebab dulu saya bagi tahu dengan dia saya boleh berdikari sendiri. Dan apabila keadaan tu jatuh, saya menyedihkan diri ya. Sani, ni kunci kereta untuk Sani keluar cari kerja. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman. Sekali kita jatuh bukan jatuh terus. Mungkin kita akan naik. Yang utamanya kita mesti berdoa kepada Tuhan. Ikut ajaran Tuhan, sembahyang, berpuasa dan berdoa selalu. Air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Masa saya senang ialah saya dapat menyediakan ibu bapa saya sebuah tempat yang agak selesa lah. Jadi bila saya susah tu saya bagi tahu ke ibu bapa saya, ini je tempat yang saya mampu sediakan untuk diorang tidur. Bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya Ibu bapa saya tetap tidur bersama saya juga. Walaupun ketika tu memang bilik Tuhan hanya ada tilam saja. Jangan kita putus asa. Akhtiar yang utama. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man jadda wajada, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Jadi saya beri semangat di asa di hari-hari. Saya jumpa dia, sabar. Jangan putus asa. Lama-lama dia pun bersemangat nak berniaga. Ketika masa saya jatuh, saya hanya boleh membelanjakan hanya RM3 satu hari untuk makan. Dengan RM3 ni lah macam mana dia nak meneruskan lagi hari-hari besok. Oleh itu, walau di dalam keadaan rumit, tiada masalah baginya untuk mengikat perut. Girl? Hai. Uncle, tu ayam berapa, Uncle? Ayam RM2. Tu ikan? Ikan pun RM2. Ikan pun sama, RM2. Kasih macam ni, Uncle. You buat nasi separuh. Okey, nasi separuh. Ikan pun you kasih separuh juga. Boleh? Boleh. Boleh, ya? Minum boleh? Minum lah. Minum. Macam biasa lah, Uncle. Ais suam. Ais suam, ah. Boleh. Sana duduk. Saya hanya boleh membelanjakan RM100 untuk sebulan. Iaitu saya bahagikan, saya hanya boleh belanja RM3 satu hari dan saya akan belanjakan makan tengah hari saya RM1.50 dan malam RM1.50. Dengan saki baki wang yang terhad, dia mampu mengurus wang dengan wajar. Kita tidak akan mati sebenarnya kalau kita mengikut sistem ni. Sifat berjimat cermatnya dalam tidak sedar mendidik tabiat pengurusan wangnya dengan baik. Tak ada istilah, saya pernah hidup sebegini dalam masa 6 bulan. InsyaAllah kalau kita cuba, Tuhan tu akan memberi jalan kepada kita.
Tapi sifat dia tu dia tak suka menyusahkan orang lah. Kalau dia kena, dia sendiri yang tanggung. Dalam kekecewaan, Datuk Sani bertemu Encik Yus, rakan susah senangnya bersama. Orang yang paling jumpa dengan orang yang mempunyai link dengan pejabat APKP itu sendiri. Semasa saya tengah makan tu, ada seorang hamba Allah datang dengan kawan dia datang, dia baru lepas dia menceritakan saya, dia baru lepas berjumpa dengan dengan ketua pengarah ketika itu. Jadi saya pun tanya dengan dia, saya pun nak berjumpa dengan pengarah ni, saya kan. Kata, oh saya petang tadi baru dapat jumpa. Besok kita pergi jumpa lah, dia kata. Saya tak kenal, saya tidak mengenali orang tu siapa. Cuma saya mengenali dia ni berstatuskan Datuk ketika tu. Saya ambil lah dia, saya ambil Datuk ni, saya bawa dia pergi ke KPP, dapat berjumpa, dapat present terus kepada pengarah, and then masa tu menteri, dan saya kata saya sebuah syarikat yang baru. Dia bertanya kepada saya, awak syarikat baru ni apa yang awak boleh, apa pembaharuan yang awak boleh buat? Saya ceritalah sikit sebanyak. Buktinya, walaupun belum memiliki bas, hakikatnya promosi syarikat telah dijalankan bersungguh-sungguh di media cetak dan masa. Pada tahun 2009, beliau telah dianugerahkan Anugerah Usahawan Berjaya oleh Tun Mahathir, dan juga beliau telah dianugerahkan Darjah Indra Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Pada tahun 2010 juga menjadi tahun kegemilangan untuk beliau apabila telah dianugerahkan Usahawan Muda Malaysia Permata 2010 oleh Universiti Malaya bagi menghargai usaha murni beliau dalam membentuk generasi muda yang ingin maju dalam bidang keusahawanan. Dan kita akan berkembang sedikit, lama-lama kita akan menjadi sebuah syarikat yang gergasi. Demi menghargai insan bernama ibu dan ayah yang tidak putus-putus menyokong, Datuk Sani menyatakan rasa kasih dan penghargaannya dengan menghadiahkan kedua ibu bapanya sebuah banglo. Mama nak, kalau mampu nak duduk rumah mana? Kata mama cakap, mama nak rumah kristal, dia kata. Oh, mama nak rumah kristal, dia kata. Mahal tu man, tak nak beli, kata. Tak apa. Kalau banglo biasa nak tak? Banglo biasa dia kata dia tak nak. Dia nak kalau tak ada rumah kristal tak ada duduk, kata. Jadi saya pun berusaha beli. Saya mintaan doa restu daripada ibu, daripada bapa saya juga. Alhamdulillah saya surprise ke satu rumah. Dan dia tak percaya rumah saya beli. Hadiah tersebut ternyata kecil bagi beliau berbanding pengorbanan dan jasa yang tidak putus-putus dicurahkan dari kedua insan tercinta. Kalau Sani boleh tolong Mama dapat istana ke akhirat. Itu yang kita nak. Jadi kita nak dia samalah. Dia jadi anak yang soleh nanti. Setelah melalui onak dan ranjau, kejayaannya dimaniskan dengan kehadiran kekasih hati. Pada tarikh keramat 10/10/2010, beliau akhirnya disatukan dengan Datin Hajah Fatimah Dalilah Omar, seorang pengarah syarikat firma OBE Development Sdn Bhd dan juga seorang ahli lembaga pengarah firma tersebut. Hari ini Datuk Sani berdiri megah ke hadapan, memerhatikan kemungkinan-kemungkinan baru menuju ke era kecemerlangan yang gemilang. Saya akan mengembangkan saya punya perniagaan ke industri perhotelan. Praktikkan sebagaimana apa yang saya telah buat dengan Sani Express, iaitu saya akan adakan saya punya hotel sendiri di seluruh Malaysia. Pendedahan ini diharap mampu memberi inspirasi dan dorongan kepada generasi muda dan masyarakat bahawa kejayaan boleh hadir kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa dan latar belakang keturunan dengan semangat, berkat dan dorongan keluarga serta usaha yang berterusan.